Terletak di selatan Semenanjung Malaysia, Johor merupakan negeri kelima terbesar dalam Malaysia. Selain itu, negeri ini juga mempunyai jumlah penduduk kedua terbesar selepas negeri Selangor dan negeri ketujuh terpadat di dalam negara. Negeri Johor juga mempunyai banyak tempat-tempat yang menarik yang boleh dikunjungi, dari pantai yang bersih, sejarahnya hinggalah alam semula jadi yang kaya dengan flora dan fauna. Hamparan alam kali ini akan mengunjungi tempat-tempat menarik di Kota Tinggi dan Mersing yang kurang diketahui seperti Kampung Lukut, Air Terjun Kota Tinggi, Makam Sultan Mahmud, Tanjung Penyabung dan Pantai Lanun. Daerah Kota Tinggi terletak di selatan pantai timur Semenanjung merupakan daerah yang terbesar di negeri Johor dan ianya mempunyai keluasan 3,500 batu persegi. Kota Tinggi juga dikenali sebagai daerah pelancongan bersejarah. Ini kerana di sinilah tempat bermulanya sejarah Kesultanan Melayu Johor. RS Banjir 2007. Tinggi. Kota Tinggi mengambil nama daripada kota yang dibina di atas kawasan tinggi di tebing Sungai Johor. Pembinaan kota tersebut untuk menangkis serangan Portugis yang berusaha hendak melenyapkan kuasa Kesultanan Melayu yang telah dikalahkannya di Melaka pada tahun 1511. Bandar Kota Tinggi ini semakin pesat membangun dengan deretan kedai-kedai, bangunan dan pelbagai lagi. Bagi golongan hawa yang ingin membeli belah, Kota Tinggi adalah syurganya. Macam-macam desain ada kat sini. Datang je, tengok je. Daripada orang besar, perempuan, lelaki, budak kecil, budak perempuan, semua ada. Assalamualaikum, Pakcik. Tumpang tanya boleh, Pakcik? Boleh. Bot dari jeti ni, selalunya ke mana, Pakcik? Dia pergi belah sana tengok kunang-kunang. Oh, kunang-kunang belah sana. Berapa tambang nak pergi ke? RM20. RM20. Kadang-kadang orang pakai tim. Macam daripada Singapura ke mana. Ada. Budak kita. Sama-samalah gerak pergi tengok kunang-kunang. Selalu pukul berapa, Pakcik? Pukul 7. 7 pagi? 7 malam. 7 malam. Walaupun 7 malam, kita tunggu daripada 12 tengah hari. Kita semangat nak tengok kunang-kunang. Okey. Sekarang kita berada di Sungai Johor. Bandar yang unik dan menarik itu menyimpan pelbagai kenangan dan sejarah termasuk tinggalan bangunan lama, makam diraja, kota pertahanan dan peristiwa bersejarah. Selain jambatan paling penting yang merintangi Sungai Johor di tengah-tengah bandar berkenaan. Okey, sekarang Syikin berada di seberang Sungai Johor di mana terletaknya tapak peninggalan kubu pertahanan tentera British dalam mempertahankan tanah Melaya semasa Perang Dunia Kedua. Jom kita tengok. Jom, kita pergi dekat lukisan tu. Ajarnya tetap santun, lembutnya cukup jantan. Dajalnya masih selamba, nakalnya bersilam jenaka. Jom, ayo Johor, kita ke sana. Ar-Raudah Homestay terletak di dalam Kampung Lukut iaitu kira-kira 8.7 km dari Bandar Kota Tinggi. Puan Bainun, anak jati Kampung Lukut iaitu pemilik bersama Ar-Raudah Homestay, adalah seorang pesara dan dibantu suaminya mengusahakan homestay ini secara sepenuh masa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, meeting ke? Oh, sampai dah. Silakan masuk, kita buat pendaftaran. Buka kasut Puan? Buka kasut. Okey. Okey, kita buat pendaftaran di pejabat saya. Okey, Puan. Ya. Ni semua
Puan menjual ke Cina? Saya buat sendiri. Oh, buat Biasanya dia orang datang sini tengok baca hati. Saya buat sendirilah. Okey, ini pejabat saya. Kita buat pendaftaran di sini. Okey, ni. Okey, silakan duduk, Kini. Puan seorang je, Puan? Untuk pengurusan saya seorang saja. Tapi di samping tu saya ada jugalah housekeeping dia. Ada untuk menjaga kebersihan. Kemudian ada maintenance untuk jaga rumput semua. Okey, Kini kita buat pendaftaran kat sini. Boleh. Okey, berapa hari tu nak tinggal kat sini? Dalam 3 hari. 3 hari. Okey, nanti saya keluarkan bil. Lepas tu nanti Ikin buat bayaran lah. Sama ada untuk bayar sekarang ataupun masa check out nanti boleh buat bayaran. Rasanya masa check out nantilah buat Okey, bayaran. boleh. Saya boleh tinggal. Okey, terima kasih. Okey. Puan, Ya. saya masuk dalam homestay ni. Ya, Kata okey. kalau Puan ceritakan kemudahan yang ada dalam homestay Puan. Biasalah kalau homestay tu orang kata ada TV, ada peti ais, dapur untuk memasak, bilik pun aircon. Memang biasalah yang untuk kemudahan saya punya tetamu. Asas dia memang Yang asas tu memang ada. Tapi kalau tak yang lain tu dia kena minta kemudahan lah. Macam tu. Jom saya tunjukkan homestay-nya. Keluasan homestay ini adalah lebih kurang 2 ekar dan mempunyai 3 villa dan setiap satunya mempunyai kemudahan asas seperti dapur, 2 bilik tidur dan juga tandas. Okey, inilah ruang tamunya. Kim. Besar kan? Besar. Alhamdulillah. Okey, saya akan tunjukkan bilik Kim ni. Ini ada 2 bilik sebenarnya, tapi saya tunjukkan bilik yang kat sini. Apabila saya memasuki homestay ini, terselah kecantikan, kekemasan dan keselesaan ruang dalamnya dengan dekorasi yang menarik. Okey, sekarang ni Shikin berada di air terjun Kota Tinggi. Tak jauh pun sebenarnya air terjun, dalam 15 km daripada bandar Kota Tinggi. Tapi sekarang, lagi 1 km. Jom! Cantik kan air terjun ni? Udara dia yang segar dan nyaman. Shikin rasa memang sesuai untuk semua golongan di luar sana. Jom kita mandi. Terletak di kaki Gunung Muntaha, air terjun Kota Tinggi nyata memberikan keterujaan buat pengunjung. Dengan jarak kira-kira 34 meter dari gunung, keindahan semula jadi flora dan fauna kawasan ini pasti menyegarkan dan memberi ketenangan kepada pengunjung. Bagi keluarga yang ingin membawa anak-anak kecil, air terjun ini adalah amat sesuai kerana mempunyai kawasan air terjun landai yang tidak berbahaya. Kawasan air terjun ini juga dilengkapi pelbagai kemudahan seperti bilik persalinan, gerai makanan dan juga gelungsur air yang pasti akan menambahkan keriangan pengunjung terutamanya kanak-kanak. Kedinginan pagi dengan suasana kampung aman damai pasti satu nikmat bagi yang mensyukurinya.
Amran Syahari adalah ketua bagi Kampung Lukut. Seorang anak jati kampung ini dan keturunan keempat penduduk Kampung Lukut. Orang Lukut mati dulu kat sini. Tanam ke makam. Orang Lukut orang datang tinggal kat sini. Tu dia datang tu. Mati orang Lukut tu. Sebab panggil kat sini Kampung Lukut Kota Tinggi. Di Pedesen Kampung Lukut Pedesen. Upih melayang sudut halaman, anak raja turun ke pangkalan. Tinggal kampung, tinggallah halaman, tinggallah ia tempat permandian. Begitulah pantun yang boleh diibaratkan bagi penduduk asal Kampung Lukut. Kampung Lukut ini dibuka oleh Raja Lajim bin Raja Said beserta 8 orang peneroka lain. Mengikut cerita orang tua-tua, Tok Pawang Ebit antara peserta ekspedisi ini telah mencungkil tanah dan mengambil sekepal tanah kemudian diciumnya. Berpandukan pada ilmunya, maka Pawang berpendapat bahawa kawasan ini sesuai dijadikan kampung hingga ke anak cucu. Kita punya ketua kampung dah sampai dah. Ketua kampung kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni ketua kampung. Ni Ikin tamu Arawadah lah. Datuk Apa khabar, Kin? Khabar baik. Selamat datang ke Kampung Lukut lah. Kin ada aktiviti ke hari? Hari ini kosong, tak ada Kosong. lagi. Kalau kosong boleh ikut saya lah. Pergi kita tengok aktiviti dekat Kampung Lukut, apa yang ada dekat Kampung Lukut. Itulah dengan cerita Kampung Lukut ni memang banyak aktiviti. Boleh masuk Kalau mana? Ikin nak join, jom kita boleh pergi join. Boleh, sangat. Okey, malam pergi dulu kan? Okey, bye. Jom. Inilah Kin pemandangan Kampung Lukut pada pagi hari. Nampak aman damai lah. Pokok-pokok banyak, bunyi burung banyak. Tak macam dekat bandar Kin Bandar dah tak nampak dah ni, Tok. Itulah di sinilah. Jadi saya sebagai orang Kampung Lukut ni bersyukurlah dapat pemandangan macam ni di kaki gunung, hidup kaki gunung, banyak pokok-pokok. Jadi sini Ikin nak tahu Kampung Lukut ni dah wujud 127 tahun tu Kin. 127? 127 tahun yang dapat kita gambarkan pada tahun 1890 lah. Kita ada resit jual kopi. Dulu ada kopi dekat sini Kin. Ada kopi macam-macam lah. Tapi sekarang ni orang kampung sini dia 100% orang Melayu lah Kin. Orang Melayu dia tak di Cina, tak di India lah. Pada asalnya, nama Kampung Lukut adalah Kampung Lalang. Sebelum peristiwa kematian seorang pemuda yang berasal dari Lukut, Negeri Sembilan. Bagi memperingati pemuda tersebut, nama Kampung Lalang ini ditukar kepada Kampung Lukut sempena tempat asal pemuda itu. Orang bandar kan kita cakap sebenarnya takut dia tak faham pula kan. Itulah macam Ikin sendiri pun tak faham kan. Tapi kalau kita sama-sama kita ni, insya-Allah lah kan. Tapi biasanya kita akan tengoklah orang yang datang siapa. Tapi kalau orang Negeri Sembilan datang dia pelik juga. Dia kata kenapa pula ada orang Negeri Sembilan dekat sini kan. Itu yang dia unik ni. Kampung Lukut ni terletak di jauh di selatan Negeri Sembilan, tapi ada satu kampung yang bercakap Negeri Sembilan. Dulu kat sinilah Dulu sini ada pemandangan-pemandangan macam ni, ada sawah padi, ada apa semua sekarang ni. Kin tahu sini. Dulu sini ada sawah padi tu Kin. Ni bekas sawah padi. Kalau Ikin pernah kecil-kecil dulu pernah dengar tak filem Semerah Padi? Dengar tu pernah, tengok tu tak pernah. Tengok tak pernah. Rugilah Ikin tak pernah tengok kan. Sebab dulu Tan Sri Ramli pernah berlakon kat sini, filem Semerah Padi tu. Sini? Ya, kalau Ikin pernah tengok yang bawa kerbau, yang bawa menyangkul sawah tu, itu kami punya family lah. Datuk nenek moyang kami lah kat sini. Dia piramid tu ada cerita dia tu. Ada cerita sawah ni, ada sumpahan dia, ada apa semua. Datuk, nak tanya, betul lah sumpahan tu? Tu betul lah. Kalau ikut yang sejarah yang dia pernah ceritakan dia orang tua-tua, dulu sawah padi ni dia boleh bertahan 80 tahun je. Dulu dia, masa orang buka kampung ni, dia dah ambil lah tanah ni. Dia kata tanah ni sesuai lah kata dia untuk buat sawah. Tapi dia kata bertahan 80 tahun je. Tapi betul, cukup 80 tahun dia buat juga sawah, tapi dia tak jadi. Ada musuh tikus lah, ada apalah macam-macam. Tapi dulu sebelum buat sawah dulu, dia orang ada juga permintaan. Dulu kan dia orang datang bawa pawang, bawa imam, bawa. Jadi pawang ni suruh buat pilihan.
Kat Lukut ni nak buat sawah padi, ndakkan ada lintah ke ndakkan burung. Dia buat macam itu. Tapi orang kampung kata tak nak lintah, nanti nak buat kerja susah. Jadi dia orang pilih burung. Jadi lintah sampai sekarang tak ada lintah lah. Cuma burung je lah yang ada. Itu okey ni sejarahnya sawah padi Kampung Lukut ni. Menarik kan Ken? Menarik tu. Kalau rasanya kita jalan depan lagi mungkin banyak lagi Tok boleh cerita. Jom kita jalan ke depan. Jom Tok. Jom tu. Kita jalan dulu Okey, jom. Pada hari ini, Syikin amat bertuah kerana telah dibawa oleh Ketua Kampung melihat aktiviti-aktiviti yang terdapat di Kampung Lukut. Antaranya ialah senam aerobik. Menarik bukan? Senaman aerobik adalah satu bentuk metabolisme yang melibatkan tenaga dalam otot dengan penggunaan oksigen. Syikin amat teruja sekali dan seronok kerana senaman ini mengikut rentak muzik dan dilakukan secara berkumpulan. Senaman aerobik ini bukan sahaja dapat menyihatkan tubuh badan, malah dapat mengiratkan silaturahim sesama penduduk Kampung Lukut ini. Ini saya perkenalkanlah ini Ketua Kumpulan Zapin Makcik Izan lah ni. Assalamualaikum Syikin. Oh, ramai dia? Alhamdulillah. Okay, boleh tak kalau saya nak join? Kalau Ikin nak join boleh, tak ada masalah. Mana tengah sini? Silalah. Alamak. Kita sinilah sikit. Sini Okey. Saya bolehlah masuk kat sini, join sekali. Bersedia, sila bawa tangan kanan anda ke atas. Itu dia ke? Yes, saya berjaya. Terima kasih. Terima kasih sangat-sangat. Oh, boleh kurus macam ni tiap hari. Terima kasih. InsyaAllah. Penatnya, tapi best. Okey, sekarang Syikin nak tengok orang menari Zapin. Jom. Dagang kemari, Zapin berkampung, bersatu ada terbilang seni. Dagang kemari, Zapin berkampung, bersatu ada terbilang seni. Alun ada. Menarik Puan, tarian Zapin ni. Alhamdulillah. Okey Puan, cuba cerita sedikit tentang sejarah penubuhan kelab ni. Sejarah pengubahan kelab ni sebenarnya daripada orang dulu-dulu. Maksudnya kita kat sini memang daripada kebanyakannya orang Negeri Sembilan. Tapi Zapin ni memang daripada Johor. Jadi Zapin ni daripada Johor je bermulanya. Jadi dia daripada awalnya tu memang daripada cikgu lah yang mula mengajar dia orang semua. Mengajar dia orang, dan maksudnya sekarang ni dia orang ni adalah pelapis. Pelapis. Daripada kakak, adik sampailah ke dia orang semua dan macam tu. Tengok, muda-muda lagi ni. Paling muda berapa umur? Paling muda sekali 11 tahun. 11 tahun 11 tahun. Ya, selalunya kalau ada apa-apa persembahan kan, berapa lama masa diperlukan untuk mendapat gerak tari yang cantik?
Lebih kurang dalam seminggu lah. Seminggu sebab diorang pun memang dah perfect, dah boleh buat. Cuma kita nak lagi dapat lagi cantik lagi, lebih kurang seminggu lah. Jadi kalau orang nak buat tempahan tu sebelum tu dah buat tempahan lah. Kira ni kat seminggu atau 2 minggu awal. Ya. Jadi diorang boleh akan berlatih lah untuk buat persembahan tu lah. Okay. Selalu untuk penari-penari Zapin ni, siapa yang selalu mengundang diorang? Biasanya yang akan mengundang diorang di majlis kahwin. Macam ada satu diorang buat event. InsyaAllah dia apa-apa majlis lah. Apa-apa majlis lah. Dekat Johor. Di bahagian Kota Tinggi, di kampung-kampung. Ataupun di JB kalau ada undangan, kita orang akan pergilah juga. Macam tu. Kagumlah saya tengok diorang ni. Nanti boleh cubalah kalau berminat. Oh, boleh? Boleh. Oh. Tak masalah. Nanti puan cuba dengan saya lah. Boleh insyaAllah. Boleh. Macam best. Cuba, jom. Jemput. Beda, gerak sekata, bertingkah adu. Syikin amat kagum dengan semangat dan kecekalan kanak-kanak ini menari Zapin. Terpancar di wajah mereka menjiwai kesenian ini melalui gerak tari berirama yang indah sekali. Apa yang menarik di sini adalah Syikin telah berjaya mempelajari tarian Zapin. Susah juga kalau penonton nak tahu tarian Zapin ni. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Dalam kita mengharungi arus kemodenan adalah tidak wajar jika kita meninggalkan seni warisan nenek moyang kita ini. Bagi penonton yang melawat Kota Tinggi, pasti jangan ketinggalan untuk membeli belah di Pasar Karat Kota Tinggi pada waktu malam. Terdapat pelbagai barang sama ada yang baru maupun yang sudah terpakai. Harga barang-barang yang dijual di sini boleh dikatakan berpatutan serta mempunyai banyak pilihan. Di Pasar Karat ini, Syikin seronok sangat melihat gelagat pengunjung yang berlatar belakang berbeza-beza. Apa yang pastinya, hubungan pelbagai kaum amat kukuh di sini. Sultan Mahmud Shah II ditabalkan menjadi Sultan ketika baginda berusia 10 tahun. Namun pada tahun 1699, baginda telah mangkat ditikam oleh Laksamana Bintan. Jom. Pada tengah hari Jumaat pada tahun 1699, Sultan Mahmud Shah telah ditikam oleh Laksamana baginda sendiri, iaitu seorang pahlawan dari Bintan, Kepulauan Jawa yang bernama Megat Seri Rama. Kisah pilu ketika hujan panas hampir reda itu sangat menggemparkan. Selain Sultan, beberapa orang pengiring baginda juga turut ditikam oleh Laksamana Bintan yang hilang pertimbangan kerana terlalu marah. Setelah isteri beliau yang mengandung anak sulung dihukum bunuh atas arahan Sultan hanya kerana mengidam makan seulas nangka yang diambil dari taman diraja. Selain Sultan Mahmud II, Sultan Alauddin dan orang-orang istana juga telah bersemadi di kawasan ini. Okey, ini adalah makam kucing bertanduk di mana dia adalah peliharaan almarhum Sultan Mahmud, baginda kucing peliharaan baginda, dan dinamakan si Comel. Kucing ni memang bertanduk ke atau memang dia diberi? Dia dinama tanduk dan dia ada special features pun. Dia ada beberapa keistimewaan, antaranya dia duduk di atas roof by roof saja, di atas dia tak macam kucing biasa. Ya, kemudian dia vegetarian. Dia makan pelik kan? Sayur je lah. Ya, sayur je. Dia tak macam kucing biasa. Ikan dan so on. Kenapa dia bertanduk? Kenapa? Sebab masa zaman tu dia boleh bagi, ada lagi antara keistimewaannya, dia boleh bagi sign atau petanda apa bencana ataupun musuh nak datang Kota Tinggi, kucing ini akan bagi sign kat almarhum Sultan tu.
Jadi dia amat istimewa pada almarhum lah. Makam Laksamana Bintan terletak di Kampung Kelantan dan berhampiran dengan tebing Sungai Kemang Kota Tinggi. Jarak antara makam ini dengan makam Sultan Mahmud II lebih kurang 5 kilometer. Ini adalah makam Laksamana Bintan yang dipercayai telah membunuh Sultan Mahmud. Nama beliau ialah Megat Sri Rama. Nama sebenar Laksamana Bintan ialah Megat Sri Rama yang berasal daripada Bintan, Sumatera dan bertugas sebagai Panglima Angkatan Laut Sultan Mahmud Shah II pada tahun 1685 sehingga tahun 1699. Megat Sri Rama telah menikam Sultan Mahmud sewaktu di Julang ketika dalam perjalanan menuju ke masjid untuk solat Jumaat. Ini adalah disebabkan dendamnya terhadap tindakan Sultan yang telah menjatuhkan hukuman bunuh ke atas isterinya sewaktu ketiadaan beliau mempertahankan negeri daripada serangan musuh. Bersebelahan makam Laksamana Bintan adalah makam Dang Anum iaitu isteri beliau. Sekarang Syikin berada di Bandar Mersing. Puan-puan tahu tak perkataan Mersing tu berasal daripada mana? Perkataan Mersing berasal daripada bahasa Hokian yang bermakna muara. Mersing merupakan nama kepada bandar dan daerah di timur laut negeri Johor, Malaysia. Daerah ini mempunyai keluasan 2,836.6 km persegi dan terletak 128 km dari pusat bandaraya Johor Bahru. Bandar Mersing yang terletak di muara Sungai Mersing bergantung sepenuhnya kepada sektor perikanan. Namun industri pelancongan juga telah berkembang pesat kerana ia menjadi tumpuan para pelancong sama ada luar maupun dalam negara. Mersing mempunyai pantai-pantai dan pulau yang cantik. Jati Penyambung terletak di daerah Mersing, lebih kurang 2 jam dari Kota Tinggi atau 36 km dari Bandar Mersing. Selain daripada pangkalan nelayan, untuk menaikkan hasil tangkapan ikan, jati ini juga menjadi pangkalan bagi peminat-peminat pemancing laut dalam. Pada masa dahulu, lanun-lanun sering berlindung di kawasan ini daripada ancaman cuaca maupun pihak berkuasa. Sekarang kita berada di Tanjung Penyambung. Mesti semua tertanya-tanya kan kenapa tempat ni dipanggil Tanjung Penyambung? Sebab tempat ni digunakan untuk menyambung ayam. Semasa menunggu keadaan kembali pulih, mereka akan menyambung ayam sehinggalah kekal namanya Penyambung. Pantai Pasir Lanun terletak di Kampung Penyambung bagaikan permata yang tersembunyi, ekoran lokasinya yang jauh ke dalam hutan. Sekarang kita dalam perjalanan ke Pantai Pasir Lanun. Yang dapat kita lihat di sana ada Pulau Pelanduk, Pulau Tengah dan Pulau Aceh. Dan di hujung sana adalah penghujung Pantai Pasir Lanun. Pantai ini terletak di timur daerah Mersing dan ia terlindung oleh pulau yang berdekatan, menjadikan Pantai Pasir Lanun ini selamat bagi aktiviti laut bersama keluarga. Kebiruan air serta pasir pantainya yang putih bersih pasti memukau pandangan sesiapa sahaja. Pasir Lanun Camp dan Chalet adalah salah satu chalet yang terdapat di Pantai Pasir Lanun ini. Pemiliknya Rahmat Awang mempunyai cerita tersendiri yang menarik mengenai legenda Pantai Lanun ini. Pakcik, tadi masa Syikin masuk, nampak chalet-chalet Pakcik cantik. Pakcik boleh tak kalau Pakcik cerita sikit tentang chalet Pakcik?
Oh, kalau asal mula-mula sini tak ada seleh. Sini hutan semua. Ni semua hutan, tak ada apa-apa. Hutan. Tak ada benda. Yang ada pondok ni satu je. Pondok yang ni, pondok satu. Daripada pondok ni, pakcik Sikit naik tanpa pinjaman. berapa tahun tu pakcik daripada pondok ni je untuk jadi kepada chalet besar macam ni? Sampai sekarang. Tak start saya buka ni tahun 2004. 2004 sampai ke hari dekat 13 tahun lah. 13 tahun lebih kurang. Jadi mula-mula saya buat chalet 2 biji je. Yang nama chalet A tu. Saya ada sebut nama chalet A tu. 2 biji je. Jadi yang 5 biji kemah. Kemah macam tentera punya kemah. Kemah pakai kemah yang besar je, 20 kaki kali 17 kaki. Saya pun bantu buat. Duit daripada situlah. Daripada asal yang itulah. Ini yang dapat kompor-kompor, dapat naikkan. Yang ada ni 22 biji chalet. Termasuk dom. Chalet ada 16. Chalet ada 16, dom ada 6. 22 yang ada. Boleh pakcik cerita macam mana sejarahnya Pantai Pasir Lanun ni jadi Pantai Pasir Lanun? Memang ada lanun datang ke atau lanun berkemah kat sini ke, macam mana pakcik? Masa tu bapak saya, masa tu dia ada suka cari kayu candan, kayu garu. Jadi suka cari karun juga. Jadi satu hari tu dia panggil saya, dia ada kawan dia 3 orang. Dia ajak saya hantar ke dia di hutan Pantai Pasir Lanun. Jadi saya pun hantar. Saya pun tanya, ayah nak saya apa? Aku nak pergi masuk dalam gua, dia kata. Ada gua ke? Ada. Saya pun hantar dia 3 orang dalam hutan tu. Dia pergilah. Saya pun tinggal balik dah. Seminggu tak balik bapak saya. Lepas tu dia balik. Dia kata tak dapat apa pun. Sebab dia kata nak masuk ikut pintu gua, tak boleh masuk. Pasal sampah dengan kecil dia punya dalam tu. Jadi dia tebuk lubang ikut atas. Dia ingat kan pintu tu boleh masuk. Bila sampai situ tak boleh tebuk. Tebuk kan kotornya dia tebuk seminggu, masa seminggu mana boleh. Tembus lubang tu. Dia pun keluarlah. Bawa makan pun dah habis. Tu yang balik tu. Dia balik. Belakang dia kata kecewa lah dia tak dapat. Cerita tu saya pun tahu dah wujud dia. Oh ada Pantai Pasir Lanun. Saya tanya dengan dia sikit. Pantai Pasir Lanun tu tempat apa je? Tempat lanun dulu dia rompak-rompak daripada laut sana. Dia simpan barang dia dalam gua. Dia Pantai Pasir Lanun ni tempat lanun berehat. Macam menarik lagu ni. Kalau saya nak pergi boleh? Boleh, tapi tak boleh masuk. Kita tengok luar-luar lah. Tengok luar. Pasal awak ni cantik macam ni tak boleh masuk. Alamak. Ini luaran je pakcik. Ya. Saya boleh masuk dalam tu. Jangan. Boleh. Boleh pakcik bawa saya? Boleh. Boleh. Boleh kita? Jom. Boleh pergi. Jom. Boleh. Jom. Jarak antara chalet ke pintu gua lebih kurang 300 meter. Shikin terpaksa melalui jalan berbatu-batu di tepi pantai untuk sampai ke pintu gua. Sekiranya air pasang, laluan untuk ke pintu gua agak sukar ataupun tidak boleh diterokai kerana pintu gua berada di bawah aras air. Tengok ni. Tengok ni. Kan kita tak boleh nak duduk dekat depan gitu. Kalau jaga air. Kalau air tak pasang, kita boleh situ boleh tengok sini. Okey, hari ni percubaan kedua Shikin untuk masuk ke gua. Semalam dah nak cuba masuk tapi tak boleh sebab hujan datang. Jadi kalau kita cuba juga masuk, hujan akan memenuhi laluan kita untuk masuk ke dalam lah. Jadi memang tak ada jalan keluar kan, betul? Air penuh. Jadi bahaya untuk Shikin dan kru lain. So, jadi mari kita masuk. Jom. Gua
Gua ini dahulunya dipercayai digunakan oleh lanon-lanon yang merompak kapal-kapal dagang untuk menyimpan sementara barang rompakan mereka. Kawasan yang strategik dan terlindung daripada ombak besar serta pandangan manusia menyebabkan ia menjadi pilihan. Laluan di dalam Gua Lanon ini agak sempit dan gelap. Kami terpaksa membawa lampu suluh untuk menerangi laluan ke dalam gua ini. Dalam gua ni memang sangat-sangat sempit. Jadi kalau nak masuk memang tak boleh nak bawa apa-apa, kita kena bawa diri je. Dan bila dah sampai dalam pertengahan gua, taklah pertengahan tapi dah sampai ke sini, kita kena merangkak lah. Tak boleh nak berdiri dah. Kami tidak berjaya memasuki lebih ke dalam Gua Lanon ini kerana lorongnya telah ditutupi sampah sarap yang berkemungkinan akibat daripada ribut semalam. Kami membuat keputusan untuk tidak meneruskan pencarian ini kerana tidak mahu menanggung risiko. Kelong Aceh yang terletak berhampiran dengan Pulau Aceh dan Pulau Tengah adalah salah satu tempat syurga bagi kaki pancing. Jarak perjalanan dengan menaiki bot dari jeti penyambung ke Kelong Aceh adalah lebih kurang 20 hingga 30 minit mengikut keadaan cuaca. Boleh dikatakan 80% binaan Kelong ini adalah diperbuat daripada pokok nibung, iaitu sejenis palma yang biasanya tumbuh di kawasan berpaya. Tahun ni dia bermula niaga pelancongan ni start dari tahun 80-an, 85. Mula-mula Kelong ni hanya menangkap ikan bilis dia untuk komersial. Lepas tu dia ubah suai untuk buat tempat orang mancing dan melancong. Biasa kita bimbang angin kuat atau gelombang kuat, pelanggang susah nak naik ke atas Kelong ni. Pasal bot tu susah nak dekat tangga jeti kat Kelong ni. Package Kelong ni dia ada membawa pelancong ke pantai untuk mandi lah. Lepas tu ada malam boleh nyanyi karaoke. Kat sini bilik, tandas dan air minuman dan air mandi pun sediakan. Dan kalau electricity tu kena tunggu pukul 7 malam lah. Dia start dengan generator. Air dia memang hijau ya, Uncle? Ini kira paling jernih ke? Belum lagi. Kalau air kemarau betul-betul dia jernih. Oh ya? Oh. Kelong ni ada istimewa special. Dia ada bilik loteng. Oh, bilik loteng. Oh, ini satu je bilik loteng yang ada? Ada dua. Ada dua. Kalau macam nak memancing kat sini kan, Uncle? Kita punya umpan-umpan tu sediakan kat sini kan? Kelong ada bagi. Kelong ada bagi. Kalau kita bawa daripada luar pun boleh lah. Boleh juga. Biasa dia orang bawa udang hidup. Tempat ni lah tempat asalnya menangkap ikan bilis. Oh, inilah yang awal-awal. Awal-awal sekali. Ada tak keluarga yang datang yang tak tahu memancing tapi belajar memancing kat sini? Ada juga. Ada juga. Memang ada orang ajar ke atau dia pandai-pandai sendiri, Uncle tolong tunjuk? Kadang-kadang dia suruh kru kita tolong ajar kan. Tolong ajar. Mungkin dia mesin dia pun tak kerti buka nak campakkan tali tu. So ada kru yang tolong ajar lah. Itu ni semua gambar-gambar orang yang dapat ikan di sini. Dapat ikan di sini. Pernah dapat ikan pari 47 kilo. Lepas tu dia bawa balik ke, Uncle? Dia bagi pelanggan kat sini makan. Masak malam. Endau Beach Resort adalah salah satu resort yang terdapat di Penyambung Mersing. Jarak antara resort ini dengan Bandar Mersing adalah lebih kurang 34 km. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Saya nak daftar masuk di penginapan ni. Ada bilik kosong tak? Ada. Untuk berapa orang? Untuk saya seorang. Nak tengok bilik dulu? Boleh? Okey, jom. Keunikan resort ini adalah ia berhadapan dengan laut dan juga pulau pelandung. Deruan ombak yang menghempas pantai diselang-seli tiupan angin bagaikan suatu irama yang dapat memberikan ketenangan pada Shikin. Antara kemudahan yang terdapat di sini adalah tempat letak kereta percuma, kolam renang, bilik-bilik yang selesa serta menikmati pilihan masakan tempatan di Teluk Sari Cafe. Kat mana bang bilik? Okey, yang bilik yang untuk single yang ini. Lah. Yes. Jadi ni semua untuk seorang. Tak juga, ada sebahagian untuk yang untuk berdua, ada yang untuk bertiga. Okay. So saya tunjukkan bilik yang untuk yang ini. Ini untuk awak punya bilik lah. Okey, sila. Lampunya di? Okey. Oh, situ. Lampu dia, aircon kat sini, ada TV. So ada view dekat sini. Lengkap. Yes, tapi bilik little bit kecil lah. Untuk seorang atau dua orang kan? Yes. Selalunya kan bang, dalam masa daripada awal tahun sampai akhir tahun, bulan berapa yang banyak orang datang? Biasanya waktu tu cuti sekolah. Di sekolah. Bulan 3, bulan 6, bulan 12. Ini memang ramai lah. Okeylah. So macam mana nak bilik yang ni? Saya nak Okey, alright. yang ni. Okey, jom kita register. Baiklah. Okey. Sekarang Shikin berada di pantai air papan. Kita tadi Shikin dah jalan di sepanjang pantai tu. Air dia sejuk, pasir dia sejuk. Kaki tu rasa macam sedap je pijak. So kalau penonton di luar sana nak rasa apa yang Shikin rasa, bolehlah datang ke pantai air papan ni. Jarak dia tak jauh pun, dalam 12 km daripada Bandar Mersing. Pantai air papan ini adalah antara lokasi pelancongan yang terdapat di daerah Mersing. Pantainya yang landai dan cantik pastinya menggamit pelancong ke sini. Pasir yang putih dan ombak menderu seakan-akan menyambut Shikin ke pantai air papan ini. Pantai ini amat sesuai bagi semua golongan kerana mempunyai kemudahan asas yang baik di samping pantainya yang landai. Dari Kota Tinggi ke daerah Mersing, simpulkan tali, jangan lepaskan. Berpisah jauh, janganlah runsing. Hilang di mata, di hati jangan. Pantai dia macam curam ke bawah sikit. Tak basah. Tapi tak apa. Nama pun pantai kan? Memang kena basah. Okey, ombak dia kuat. Kalau nak mandi, kena pakai baju mandi lah. Tapi apa-apa pun, view dia menarik. Berat tau tak? Dah masuk air ni.